Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa insya-Allah dengan keizinannya malam ini diisikan dengan suatu bentuk mudzakarah, perbincangan ilmu, mudah-mudahan kita beroleh manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita melanjutkan bicara pada malam ini, tertarik untuk dibawakan suatu bentuk peringatan untuk dijadikan sebagai amalan kita. Sebagaimana yang telah dianjurkan dan dididik oleh para guru dan ulama kita untuk sentiasa membanyakkan niat yang baik. Ya, sungguh pun kita belum lagi melaksanakan amalan tersebut, kita insya-Allah telah akan memperoleh pahalanya. Ya, banyakkan niat yang baik, sungguh pun kita belum lagi melaksanakannya. Apatah lagi kalau kita berkesempatan melaksanakan, maka pahalanya yang begitu banyak. Baik. Pada malam ini ringkasnya nak dibawa di sini suatu perkongsian untuk dijadikan suatu bentuk budaya ataupun amalan kita, yang mana kita jadikan suatu sistem sehingga ke tahap kita tidak perlu lagi banyak memikirkannya. Telah menjadi suatu bentuk subconscious mind kita untuk melaksanakan suatu amalan yang baik. Jadi masing-masing boleh fikirkan apakah amalan yang mudah untuk kita laksanakan, maka jadikan suatu sistem yang dapat kita lakukan. Tak perlu kita banyak berfikir. Umpamanya saya bagi contoh yang ringkas adalah kita mengisi masa kita dengan bersolawat. Sentiasa latih dan cuba diri kita untuk isikan masa dengan bersolawat. Umpamanya kita sedang berjalan menuju ke kenderaan ataupun kita berjalan menuju ke lift, ke elevator, maka masa tersebut kita isikan dengan solawat. Latih sehingga kan ke satu tahap telah menjadi satu amalan yang tak perlu kita banyak berfikiran. Kita berjalan, kita nampak masa kosong, terus kita isi dengan salawat. Kerana terutamanya salawat kepada Nabi kita ni, Nabi SAW, adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun orang itu mungkin orang yang lalai, yang banyak berdosa, namun salawatnya itu akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa lagi contoh yang ada? Maka boleh lihat, ya. Dan baru-baru ini saya menerima khabar adanya berita sebenar yang telah berlaku, ya. Husnul khatimah pada salah seorang saudara kita yang mana beliau dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Khamis. Malam itu beliau ke masjid, qiyamul lail, bersahur, dan selepas beliau mendirikan solat sunat qabliyah subuh, jatuh dan selanjutnya meninggal dunia. Itu satu bentuk husnul khatimah yang sangat baik. Maka kita usahakan, kita doa selalu setiap kali kita salat, selepas salat kita doa minta Allah bagi husnul khatimah dan kita berusaha ke arah itu. Maka lebih-lebih lagi, ya, apabila kita telah mencapai suatu fasa umur ataupun peringkat fasa hidup yang tidak lagi begitu sibuk dengan kerjaya dunia, maka luangkanlah masa kita untuk membanyakkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya itu, masya-Allah, suatu bentuk pengakhiran yang sangat indah. Pagi Khamis berpuasa sunat, lepas bersahur mendirikan solat sunat qabliyah subuh, kemudian diambil umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang kita sama-sama kita usahakan, ya. Baik. Jadi itu satu bentuk perkongsian dan peringatan terutamanya kepada saya sendiri. Umpamanya semasa saya memandu kenderaan, ya, daripada Bangi ke sini, saya mengisi masa dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Umpamanya saya menganjurkan kepada diri saya untuk buat, dan pada masa sama membuka rakaman kuliah masyarakat untuk dijadikan ulang kaji sebagai persiapan untuk berbincang pada malam ini. Maka insya-Allah kita teruskan usahakan kita, insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, malam ini kita akan teruskan dengan hadis yang ke-11, ya. Pada halaman 107, boleh buka muka surat 107. Baik. Judul yang diberikan ialah tinggalkan keraguan. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda. Beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, Da' ma yaribuka
ila ma la yaribuka. Maksudnya, tinggallah apa yang menjadi keraguan padamu kepada yang tidak meragukan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Begitu ringkas ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Baik, kita lihat ya matan hadis ini bagaimana dimulakan dengan satu bentuk fi'il amar ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang menjadi keraguan dan pergi kepada benda yang tidak meragukan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Sunan beliau, kitab Sifat Kiamat, dan riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau, kitab Al-Ashrabah. Baik, itu adalah hadisnya. Sangat ringkas dan kita akan lihat nanti banyak huraian dan faedah yang dapat diambil daripada hadis ini. Baik. Jadi sebagaimana pendekatan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, beliau akan mengemukakan terlebih dahulu biografi ringkas kepada perawi hadis ini, yang mana yang meriwayatkan daripada baginda Nabi SAW. Pada pertemuan sebelum ini kita telah membincangkan bagaimana dalam ilmu hadis ini diceritakan pelaporan hadis itu. Siapakah yang mendengar? Orang pertama yang mendengar daripada Nabi SAW, dan beliau itu akan meriwayatkan, melaporkan kepada orang selepasnya, dan sampai kepada imam utama dalam ilmu hadis yang mengumpulkan riwayat tersebut. Baik. Jadi kita lihat di sini sebagaimana yang disebutkan di sini. Jadi yang di hujung yang dekat yang kita ni adalah Imam Tirmizi. Imam Tirmizi merekodkan riwayat tersebut yang mana sampai kepada Sayyidina Al-Hasan yang mendengar daripada baginda Nabi SAW. Baik. Nama lengkap beliau ialah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Hashimi, cucu Rasulullah SAW, putera dari puteri beliau yakni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan Raihanah yang bermaksud kesayangan, Raihanah. Mungkin ada sebahagian yang nama Raihanah kan, jadi di sini dikemukakan Raihanah yang bermaksud kesayangan ya. Baik. Beliau ialah insan yang paling mirip wajahnya dengan baginda Nabi SAW. Baik. Beliau lahir pada pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Rasulullah SAW mentahniknya dengan lidah beliau dan memberinya nama Al-Hasan. Al-Hasan. Beliau ialah putera tertua Ali bin Abi Talib. Baginda Nabi sangat sayang kepada cucu baginda, ya, memeluknya, bermain dengannya. Kadang-kadang Nabi datang, cucu baginda Nabi datang kepada Nabi ketika Nabi sedang sujud, dan naik ke belakang baginda Nabi. Nabi biarkan dan memanjangkan sujud kerananya. Okay. Jadi melihat kepada rahmahnya baginda Nabi kita kan, Nabi SAW memberikan ruang kepada cucu baginda untuk datang. Bukan maksud kata kalau kita hari ni kan, kita masa tak selesa terus kita bangun daripada sujud, nanti takut terjatuh cucu kan. Tak macam tu. Nabi panjangkan sujudnya. Baik. Dan kadang-kadang baginda membawanya naik ke mimbar. Sebut tentang mimbar ni, apa kisah kita faham? Kita pernah dengar tentang mimbar ni. Ada kan lagu nasyid kan daripada Dakmi kan, yang mana ceritakan tentang pohon yang jadi apa tu, pokok batang kayu yang menjadi mimbar Nabi kan. Bila Nabi tu ditukar dalam mimbar yang baru, dia menangis terisak-isak sebab Nabi dah tak guna dah kan. Jadi Nabi pujuk dia dan dia berhenti menangis. Lihat ya, itu benda yang bukan hidup sekalipun merasai kasih sayang baginda SAW. Terisak-isak bila Nabi dah tak guna dia. Lebih-lebih lagi lah, lihat baginda Nabi, cucu baginda naik ke belakang Nabi semasa Nabi sujud, dan Nabi panjangkan sujudnya. Baik. Dalam hadis sahih nombor 1147 disebutkan bahawa ketika Rasulullah SAW berkhutbah, baginda melihat Al-Hasan dan Al-Husain, dua orang cucu baginda Nabi ya, Al-Hasan dan Al-Husain.
datang menghampirinya. Baginda turun dari mimbar dan mendukung mereka berdua, lalu membawa keduanya naik ke atas mimbar. Kemudian baginda bersabda, Maha benar Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan bagimu. Yang mafhum daripada ayat ke-15 surah At-Taghabun ya. Di hadis itu kasih sayang baginda Nabi kepada cucu baginda. Sesungguhnya aku melihat kedua anak ini berjalan dan jatuh, aku tidak sabar hingga turun mengambil keduanya. Baginda Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya kamu, yakni anak tersebut, termasuk kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu membuat kami bakhil dan penakut. Jadi kita lihat di sini satu bentuk pengajaran ataupun tauladan yang baik dari Nabi SAW, kasih sayang baginda kepada cucu dan anak-anak kecil baik. Dan kita lihat di sini sebagaimana yang disebutkan, cucu baginda Nabi ini Al-Hasan yang sangat mirip kepada baginda Nabi SAW. Okay, baik. Itu antara beberapa perkara yang boleh kita ambil pengajaran dan pengamatan tentang kisah Sayyidina Al-Hasan, cucu baginda Nabi SAW. Baik. Pada halaman 109 cukuplah kelebihan Al-Hasan bin Ali ini dengan pujian Rasulullah SAW kepadanya, Inna bni hadha sayyidun wa la'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anak aku ini, yakni cucuku, adalah penghulu. Semoga Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar dalam kalangan orang Islam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, ini suatu pengiktirafan yang Nabi telah berikan kepada Sayyidina Al-Hasan, cucu baginda Nabi SAW. Baik. Dan kita lihat di akhir sini kita lihat di sini yang perenggan terakhir itu semasa kewafatan Sayyidina Al-Hasan, manusia berkumpul dan menghantar jenazahnya sehingga sampai di perkuburan Baqi' yang penuh sesak dengan orang ramai datang menziarahi perkuburan Baqi'. Jadi muslim-muslimat kalau ada kesempatan buat umrah dan ziarah, maka luangkanlah masa untuk kita ke perkuburan Baqi'. Kerana bila kita hadir di situ, lebih-lebih lagi kita mengiringi jenazah daripada selepas solat jenazah, kita iringi jenazah tersebut pergi ke perkuburan Baqi'. Bila kita masuk di sana, kita akan, jiwa kita insya-Allah akan lebih hidup. Kerana di sanalah, masya-Allah, sejumlah besar para sahabat Nabi yang mana kisah-kisah besar dalam sejarah Islam, antaranya Sayyidina Al-Hasan kita ingatkan balik. Inilah kisah-kisah besar Mudah-mudahan jiwa kita hidup untuk kita sentiasa berusaha membaiki diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dari sini kita lihat Ibnu Ulayyah meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, Al-Hasan wafat ketika usia 47 tahun. 47 tahun. Demikianlah yang dikatakan oleh sejumlah para ahli sejarah dan itulah yang benar. Menurut qaul, pendapat yang masyhur, beliau wafat pada 49 Hijriah, sementara yang lain mengatakan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Jadi apa yang kita boleh ambil di sini? Sayyidina Al-Hasan wafat pada usia tidak lebih daripada 50 tahun, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak melebihi 50 tahun. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali tidak menjangkaui 60 tahun dan seumpama. Jadi kita lihat itu sebahagian sudut pandang kita melihat bagaimana insan-insan yang hebat ini, mereka sangat berkualiti umurnya, sungguh pun masih usianya muda lagi, telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi itu sebuah sedikit tentang biografi ringkas periwayat hadis ini. Muslimin dan muslimat sekalian, jadi kita akan mula masuk membincangkan tentang hadis ini. Kalau kita lihatkan di sini, dia ada dua potong saja. Dekat awal kan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maka saya rasa insya-Allah kita semua boleh ingat benda ni. Adik-adik yang kat depan kita pun boleh ingat benda ni. Mudah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Baik. Hadis ini adalah ungkapan pendek tetapi padat daripada baginda Nabi SAW. Hikmah Nabi yang sangat tinggi. Apa istilahnya? Jawami'ul kalim. Itu adalah sifat kepada ucapan baginda Nabi. Ringkas tetapi padat, penuh dengan pengajaran yang akan disyarahkan, yang diambil manfaat. Baik.
Dan daripada kalimah-kalimah ini sahaja, ringkas kan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka telah menjadi panduan dan dasar kaedah yang besar dalam agama kita. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan hadis ini adalah salah satu daripada kaedah besar yang terdapat dalam Islam dan menjadi salah satu asas kepada persoalan wara'. Kita akan sebutkan, kita akan bincang tentang wara' yang menjadi dasar kepada orang yang bertakwa dan merupakan penyelamat daripada kegelapan syarak dan waham yang menghalang daripada cahaya keyakinan. Wara' wara' ini lebih kepada sikap berhati-hati dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang meragukan, lebih-lebih lagi perkara yang haram. Itu adalah wara'. Mungkin sebelum ini ada kesamaran antara alim dengan wara'. Alim bermaksud dia mengetahui. Faqih orang yang memahami. Alim mengetahui dari sudut kata ilmunya. Faqih adalah orang yang memahami. Dan wara' ini pula lebih kepada sikap menjaga diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara teorinya, secara konsepnya akan terhubung antara ketiga-tiga sifat ini. Alim, faqih dan wara' sewajarnya begitulah mereka yang tahu hukum agama, ilmu banyak, faham ilmu agama banyak, maka dia akan wara'. Dia bukan sekadar tahu tapi tidak mengamalkan. Secara konsepnya, secara teorinya, sewajarnya kesemua ini adalah berkaitan antara satu sama lain. Tidak boleh terpisah. Tidak boleh wara' tanpa ilmu. Dia sekadar wara' ikut-ikutan sahaja. Tidak ada kefahaman yang benar, yang jelas. Dan tidak boleh juga faham tetapi tidak mengamalkan ilmu. Banyak ilmu, menguasai pelbagai bidang ilmu. Nas-nas agama dia tahu banyak, hadis-hadis banyak dikaji, tetapi masih lagi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah bagaimana nak faham? Golongan orientalis, golongan barat. Bahkan mereka buat kajian tesis yang begitu banyak tentang Islam. Mungkin mereka menggunakan masa sejumlah yang begitu besar, jam. Setiap hari banyak jam yang digunakan untuk memahami, mengkaji tentang Islam. Tetapi ilmu itu tidak memberikan faedah kepada mereka. Mereka masih lagi melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk yang seterusnya. Hadyu an-nabawi, petunjuk Nabi SAW dan istifadah. Istifadah ini kita nak mengambil faedah daripada hadis ini. Baik. Rujuk di sini daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 147. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang datangnya kepada kamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya daripada Tuhanmu. Oleh itu, jangan sesekali engkau termasuk dalam golongan yang ragu-ragu. Ini adalah antara panduan ayat Quran yang untuk kita hubung kaitkan dengan hadis ini, berkenaan dengan keyakinan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita menjauhi daripada keraguan. Baik. Asy-Syaukani berkata ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW sebagai umatnya. Namun kepada Nabi SAW, namun kita sebagai umatnya juga diperintahkan untuk tidak menjadi orang yang ragu-ragu. Kerana keraguan kerap kali membuat jiwa kita mengalami tekanan dan was-was. Selalunya kita mengambil yang yakin dan membuang yang meragukan. Lihat panduan di sini, ambil yang kita yakin dan tinggalkan apa yang kita ragukan. Sekali lagi, tinggalkan semua perkara yang meragukan, baik berkenaan perkara dunia maupun perkara akhirat, dan baliklah kepada perkara yang meyakinkan, yang tidak meragukan. Baik, itu yang pertama. Kita kaitkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 147. Untuk kita pilih yang yakin dan tinggalkan yang tidak meyakinkan. Yang kedua, Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Imam Ibn Daqiq Al-Aid ini adalah salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi.
Maksud yang meragukan kamu itu ialah tinggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu dan gantilah kepada perkara yang tidak meragukan. Okey? Baik, itu maksud dia meragukan, yang meragukan itu. Seterusnya Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, maknanya hendaklah kamu meninggalkan apa yang kamu syak dan beralihlah kamu kepada yang tidak ragu-ragu lagi. Dan ini kembali kepada makna hadis yang ke-6, iaitu yang halal itu nyata dan haram itu nyata. Baik, pada pertemuan sebelum ini, hadis yang ke-6 kita telah membincangkan tentang perkara yang halal, perkara yang haram dan perkara yang sama-sama di antara. Maka ada kaitannya. Ya, hadis yang ke-11 ini kembali mengingatkan kita untuk merujuk kepada hadis tersebut. Yang halal jelas kita ambil, yang haram jelas kita tinggalkan, dan perkara yang sama-sama bergantung dan mengikut tahap takwa dan warak kita, maka kita akan tinggalkan juga perkara yang meragukan, yang sama-sama, kerana dikhawatiri akan membawa terjerumus kepada perkara yang haram. Baik. Okey, baik. Di sini kita sama-sama kita ambil faedah sikap untuk meninggalkan perkara yang meragukan. Kita jauhkan benda-benda yang meragukan dan kita pilih perkara yang meyakinkan. Sebenarnya aplikasi ini sangat luas dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang terkait dengan sikap ini. Okay. Umpamanya, salah satu kaedah dalam ilmu fiqh adalah apa dia? Kaedah fiqh ada 5 yang besar. Salah satunya ialah al-yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan hilang disebabkan keraguan. Ya. Yang masyhur hadis Nabi menyebutkan tentang kalau kita was-was, kita khawatir, kita syak, wuduk dah batal ataupun tidak lagi, maka jangan keluar daripada masjid atau meninggalkan solat sehinggalah kita dengar bunyi ataupun bau benda yang keluar daripada diri kita tu. Itu dah jelas baru kita tinggalkan solat. Itu panduannya. Jadi aplikasinya banyak. Jika maghrib tadi, baru tadi kita ambil wuduk itu kita yakin kita ambil wuduk, kita dah solat, kemudian kita ragu-ragu, batal ke tak lagi ni? Jadi ragu-ragu itu tidak membatalkan sahnya wuduk yang telah kita ambil tadi. Okay, baik. Contoh yang opposite pula macam mana? Umpamanya tadi lepas azan kita ke bilik air, kita gunakan tandas, kita dah berhadas. Itu kita yakin, kita confirm. Kemudian kita syak pula, dah ambil wuduk ke belum? Jadi kita ambil yang yakin, iaitu yang kita telah berhadas. Jadi kita itu paksinya. Yang mana yang kita yakin, maka itu jadi paksi pegangan kita. Yang kita tak yakin itu tidak akan mengganggu gugat perkara yang telah kita yakin. Kan, baik. Okey, contoh yang lain. Bila kita solat, umpamanya solat Isyak 4 rakaat, kita ragu-ragu 3 ke dah 4 rakaat. Jadi nak pilih yang mana? Yang tiga tu lebih pasti ya. Sebab apa? Kita takkan mungkin sampai rakaat keempat tanpa melalui rakaat ketiga, betul tak? Tak boleh kita flyover rakaat kedua terus masuk ke rakaat keempat, tak. Jadi yang pastinya rakaat 3 kita lalui. Jadi kita ambil yang 3 rakaat tersebut. Namun bila dah buat tu, nanti di akhir nanti kita sujud sahwi. Itu satu bentuk panduan kita. Baik. Berikutnya, dalam urusan muamalat kita seharian, alhamdulillah di Malaysia atas kesungguhan segenap pihak yang mengusahakan segenap bentuk perkhidmatan kewangan, takaful dan seumpamanya yang patuh syariah. Hari ini dah tidak ada alasan bagi kita, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memilih pilihan yang patuh syariah. Jadi itu dah jelas. Ya, dari sudut governance, dari segi audit dan seumpamanya, mereka ada majlis penasihat syariah dan seumpamanya, itu urusan mereka yang mereka perlu memastikan pematuhan yang sewajarnya. Namun bagi kita sebagai orang awam, telah jelas ada pilihan produk perbankan yang patuh syariah dan ada yang tidak patuh syariah. Maka yang jelas tu kita kena ambil. Kita kena ambil dengan jelas.
Sama juga jika ada tawaran-tawaran pelaburan produk-produk yang seumpamanya, jika ada di sana satu bentuk keraguan, tinggalkan, pilih yang tidak meragukan. Pilih yang tidak meragukan. Ada pilihan takaful dengan insurans konvensional, maka pilih yang ada takaful. Yang ini kalau nak lebih memahami, boleh kita teroka dalam ilmu muamalat, fiqh muamalat, yang mana adanya urusan jual beli yang mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syaratnya. Baik. Kemudian dari sudut yang lain, tentang makan minum, berhati-hati. Sebelum ni kita bincangkan bagaimana makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian halal ini akan memberikan kesan kepada penerimaan ataupun penolakan doa kita. Maka kena jaga betul-betul. Maka hal ini juga kena ambil sikapnya ni. Yang pasti kita ambil, yang meragukan kita tinggalkan. Ada dua kedai makan. Satu kedai makan memang diiktiraf halal, ada sejak halal, memang ada pemantauan kesungguhan untuk menjaga pematuhan syariah. Lagi satu kedai, benda tu tak ada, 50-50. Mungkin bekalan ayam dia bukan daripada bekalan ayam yang sah halal, jadi dia meragukan. Maka kita pilih kedai makan yang lebih jelas, ya. Dekat kedai, dekat makanan kan, kedai kan, roti kan, ada yang memang disahkan halal, sebelahnya ada yang tidak disahkan halal. Maka pilih yang lebih jelas, pilih yang lebih jelas. Kemudian dari sudut maklumat yang diterima setiap hari, kena pilih yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Dapat mesej berantai, apa isu, kena semak daripada sumber yang mana. Sentiasa jadikan sikap kita berhati-hati, terutamanya kepada penuntut ilmu, rujuk kepada sumber yang meyakinkan. Sebagai contoh, dalam kita nak mencari penjelasan terhadap isu-isu semasa ataupun fatwa ataupun kemusykilan agama, maka rujuklah kepada badan ataupun autoriti yang berkenaan. Yang kita maklum di Malaysia ini antaranya yang begitu aktif adalah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi boleh rujuk, kerana di sana kita akan lihat susun atur dia punya flow of logic tersebut, dan akhir sekali dinyatakan sumber rujukan daripada mana. Baik. Macam-macam isu yang kita kena kembali kepada sikap kita, yang mana kita tinggalkan yang meragukan dan kita pilih pilihan yang meyakinkan kita. Baik ya. Jadi kita sebut sebab apa? Supaya nampak dalam aplikasi kehidupan seharian kita jelas. Macam dulu kan saya bagi contoh, slipper selalu hilang kan. Kita main dekat surau kan, kadang-kadang dah beli 2 pasang lah, hilang juga. Jadi sikap kita tu, kita cuba buat sesuatu yang lebih selamat sikit lah. Petua sebelum ni macam mana, letak asing-asing kan, sebelah letak sini, sebelah letak sana, jauh sikit. Boleh buat apa-apa pengesahan terlebih dahulu. Itu bagi mangsa. Bagi orang yang bukan mangsa pula, kita kena berhati-hati. Sebelum kita sauk kasut tu, cek dulu, ni slipper saya ke slipper orang lain. Jangan pakai sauk saja. Kena hati-hati. Kok kita pakai slipper orang lain, dia dah menjadi orang yang dizalimi. Salah satu doa yang makbul siapa? Orang yang dizalimi. Kok lah tiba-tiba dia hari tu dia sedih sangat terlepas cakap, siapa ambil slipper aku ni? Tiba-tiba cakap benda yang mungkin dia terdoa sesuatu yang pelik sikit, takutlah terkena kat kita balik kan. Jadi kita berhati-hati semasa menyauk memakai slipper ataupun kasut. Berhati-hati. Okey. Dia kembali kepada teks ni. Perkara keempat,
Muka surat 111. Islam mengajak manusia supaya membina sesuatu perkara termasuk akidah dan amalan atas keyakinan tanpa syak dan ragu-ragu. Hal ini menjadikan ulama meletakkan dalam qawaid fiqhiyahnya asas pembinaan hukum dengan yakin, bukannya syak, waham dan ragu-ragu. Tadi telah kita sebutkan salah satu daripada 5 kaedah fiqh yang besar, iaitu al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu tidak digugurkan, dihilangkan akibat perkara yang meragukan. Ya, baik. Sama juga perkara akidah. Perkara akidah pun kena melalui proses pembelajaran yang sebetulnya. Tak boleh kita sekadar duduk tepi tasik, merenung jauh, tiba-tiba dapat satu kaedah akidah. Tak boleh. Dia kena melalui proses pembelajaran, ya. Ada dalil naqli, dalil aqli dan seumpamanya. Okay, kena ada rujukan yang jelas. Perkara lain yang memerlukan kita belajar ilmu akidah apa dia? Dalam kita nak meyakini alam barzakh. Kita semua ni tak ada siapa pun terkecuali. Kita sebenarnya adalah calon penghuni kubur sebenarnya. Betul tak? Siapa nak bangkang saya? Siapa nak bangkang saya? Semua kita ni adalah calon penghuni kubur. Dulu saya pernah ternampak lah, ada orang buat, bagi saya satu jenaka yang mengisahkan. Dia buat contoh lah, dia tunjuk gambar rumah yang cantik, yang mahal. Dia kata ni rumah mampu lihat. Mampu lihat. Itu rumah yang mahal lah. Kemudian dia letak gambar mungkin rumah yang sederhana, kos sederhana ataupun kos rendah, itu rumah mampu milik. Lepas tu dia letak gambar kubur. Ni rumah pasti milik. Masa kata kita akan jadi penghuni lah. Dekat bawah sana, kecil je. Kecil saja secara fizikalnya lah. Jadi benda ni tak ada siapa pun boleh buat tesis secara kajian saintifik tanpa berpandukan dalil daripada Quran Sunnah. Tak ada siapa pun yang mampu berkomunikasi dengan penghuni kubur dan mengemukakan bukti macam mana kehidupan di dalam kubur. Tak ada siapa pun boleh buat benda itu. Kerana perkara ini perkara yang dikatakan perkara ghaib, perkara sam'iyah. Perlukan kepada panduan Al-Quran dan sunnah hadis Nabi SAW. Baik. Disebutkan oleh kita banyakkan perkara yang menghilangkan kelazatan dunia, iaitu dengan mengingati maut. Okay. Jadi macam mana kita nak cuba rancang? Kita kat dunia kan, kita seronok kan, kita tengok inventory kan, perabot-perabot kan, nak hias rumah macam mana kan, nak beli kapet warna apa, sofa warna apa, seronok kan. Terutamanya nak dapat rumah baru kan, kita rasa seronok. Tak apa, tidak salah, tidak ada bantahan. Tetapi rumah yang memang kita akan pergi ini, sama-sama kita usahakan, banyakkan usaha kita ke arah sana. Memanglah kita dengan jiwa sebagai hamba ni, kita tidak melihat amalan kita, sebab kita lebih berharap kepada rahmat Allah SWT. Namun atas usaha sebagai hamba, kita kena banyakkan lah. Kita kena banyakkan solat, menuntut ilmu, zikir dan lainnya lagi. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita nanti, orang kata apa, selamatlah menuju ke sana kan. Kan kita ingat kalau inilah ya. Baik. Okey. Itu tentang perkara akidah. Dan amalan-amalan pun sama. Kena ada rujukan yang jelas. Tak boleh sekadar dengar-dengar. Sekarang ni alhamdulillah masyarakat kita semakin terdidik. Semakin terdidik. Maka jadikan budaya untuk kita sentiasa semak fakta. Kan? Kalau ada orang kata, saya dengar sekian. Kalau yakin itu hadis, sebut itu hadis. Kalau tak yakin, jangan sebut. Sebab kita risau kita buat satu kesalahan yang mana Nabi tak sebut, kita kata Nabi sebut. Jadi kalau tak pasti, sebut sekadar umum saja. Saya mendengar nasihat sekian. Tapi saya tak pasti itu hadis ataupun tidak. Kena semak dahulu. Sama juga penceramah. Tidak ada seseorang pun yang tahu semua benda. Maka sikap warah ni kena ada. Sungguh pun masyhur jadi penceramah.
Kalau ditanyakan soalan yang beliau tidak pasti, dia kena jawab berdasarkan amanah. Kalau tak mampu nak jawab waktu tu, kena cakapkan, okay, nanti bila habis kuliah saya akan kembali. Sebab pensyarah saya pernah beritahu, pensyarah saya di UKM, yang mana pensyarah dalam bidang faraid, tentang pewarisan ilmu-ilmu harta kan, pewarisan harta-harta selepas kematian, pernah jadi isu. Salah seorang penceramah ataupun selebriti yang ada isu sikit, dia tak meneliti ilmu tersebut kan, jadi kena berhati-hati. Tak boleh kita sekadar bagi jawapan secara pantas yang mana kita pun tak pasti, ya. Baik, kita tengok sikap ulama ataupun generasi sebelum ini yang begitu berhati-hati. Kalau mereka menaiki haiwan tunggangan, masa tengah naik dan orang datang tanya, haiwan ni ada berapa kaki? Dia takkan jawab terus, dia akan semak dahulu bilangan kaki tersebut. Walaupun secara logiknya memang ada 4 kaki kan, tapi sikapnya begitu. Baik, InsyaAllah kita akan teruskan sikit lagi. Baik, ulama mengkategorikan tanggapan tentang perkara itu ada 5. Kita lihat pembahagian. Yang pertama ialah ilmu. Ilmu ialah kita mengetahui dengan yakin, tak berubah-ubah, tepat dengan keadaan sebenar, berdasarkan tanggapan dari akal ataupun adat kebiasaan. Itu ilmu yang pertama. Yang kedua ialah zon. Zon ini tak sampai ke tahap 100%, tetapi dia lebih daripada 50%. Mungkin range dia antara 51 sampai 89 ataupun 99. Itu range kepada zon. Okay? Baik. Yang tengah pula ialah syak. Syak ini ialah 50-50. Syak 50-50. Dan Al-Imam Al-Ghazali menyatakan syak itu ialah dua kepercayaan yang sebab kedua-duanya adalah sama, 50-50. Baik. Yang di bawahnya pula ialah apa? Wahab. Wahab ni lebih dia rendah daripada syak dan berlawanan dengan zon. Zon tadi lebih daripada 50, tapi tak sampai 100%. Manakala wahab ni pula adalah bertentangan dengan zon. Dan yang akhir sekali adalah jahil. Jahil. Dan di sini dinyatakan jahil ini dibahagikan kepada 2. Jahil yang nyata al-basit, dan yang jahil kedua ialah jahil murakkab. Ketahui perkara tetapi tidak bertepatan dengan yang sebenar. Dan pernah penceramah sebutkan antara sikap orang jahil murakkab ni apa dia? Dia tak tahu dan dia tak berusaha untuk keluar daripada kejahilan. Jahil berterusan, tak nak ada usaha untuk membaiki diri. Baik, itu adalah perkara yang kelima yang disenaraikan dalam kitab ini. Perkara yang keenam, para ulama salaf terdahulu ataupun salafus salih bersungguh-sungguh dalam meninggalkan perkara yang meragukan dan mengambil perkara yang meyakinkan. Antaranya ialah Abu Abdurrahman Al-Umari berkata, jika seorang hamba bersikap warak, tentu ia akan meninggalkan perkara yang meragukan dan menuju perkara yang tidak meragukan. Baik. Jadi ini adalah kembali kepada sikap kita. Yang paling asas, kita akan pilih pilihan yang jelas halal dan kita menjauhi perkara yang haram. Dan jika kita lebih jaga warak, maka kita akan berhati-hati. Sungguh pun perkara itu halal, dikhawatiri perkara itu akan terjatuh kepada yang haram. Itu sikap yang berhati-hati, bersungguh-sungguh. Okey. Perkara yang ketujuh, Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, makna hadis ini kembali kepada berhenti ketika syubhah dan memeliharakannya. Ini kerana halal semata-mata dia terhasil bagi orang beriman yang pada hatinya terdapat sebarang rasa keraguan. Jadi banyak contohlah yang boleh kita lihat pada hari ini, tanpa saya merujuk kepada sesiapa pun. Ini antara contohlah pada hari ini, yang mana yang diperhatikan. Mohon maaf saya katakan kan, ini situasi yang benar yang berlaku. Kadang-kadang perbualan kita kan, kadang-kadang perbualan kita di tempat kerja kan, dia ada unsur yang bagi saya tidak wajar lah. Mohon maaf sebut, ada yang dirujuk sebagai istilah dia lucah tau. Dia lucah tetapi lucah yang telah dilembutkan, soft. Jadi
kita merasa segan kalau kita terdengar bersembang dengan kawan-kawan ada unsur lucah sedemikian. Jadi kembali kepada hadis ni, kalau kita ada sifat warak, kita akan jauhkan benda-benda macam tu. Walaupun nampak macam soft, tak obvious, dia double meaning, tetapi sikap warak kita akan jauhi perkara tersebut. Sama juga pemakaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita dan umat Islam kita. Kalau sebut pakaian dan aurat ini, yang lebih ketara ialah kaum muslimat lah kan. Kadang-kadang kita rasa tak berapa sedap hati ya. Kalau kita melihat ada yang dalam kalangan pekerja muslimah, mereka nak bergaya dengan pakaian tudung terkini dan seumpamanya, tetapi dia mula buat pula rambut dia. Pasal risau sangat. Tudung dah elok dah, tapi dia dah mula keluarkan rambut sikit-sikit. Wallahu ta'ala alam, mungkin terbiasa dengan fashion di negara-negara lain, tetapi kena hati-hatilah pakaian kita yang jelas, bagaimana kena tutup aurat, yang jelas yang pasti kena tutup. Berkenaan dengan niqab, tutup sebahagian wajah tu mungkin ada khilaf, tetapi yang jelas rambut tak boleh buat keluar lah kan. Tudung elok dah, tiba-tiba rambut buat tepi ni, rambut pula ujung ni. Jadi kita rasa risau mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi bantuan untuk kita baiki benda ni lah. Samalah kita sekarang ni pun, kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita daripada kecil lagi, biasakan dengan pakaian yang menutup aurat. Sungguh pun mereka kecil lagi, mungkin nampak agak syadid, agak ekstrim, tetapi kita nak biasakan diri dengan pakaian yang patuh syariah ya. Yang pasti kalau lelaki tu menutup aurat yang tidak ada khilaf. Yang perempuan dari kecil lagi kita dah biasakan dengan menutup aurat, tudung supaya lekat. Yang ni saya bawa peringatan ni kepada diri saya sendiri terutamanya, supaya generasi muda kita ni mereka lebih dekat dan lebih mudah dibentuk sejak kecil lagi ya. InsyaAllah itu sahaja kan yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Kita kembali kepada matan ataupun apa yang telah dinyatakan hadis ini, iaitu apa dia? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dan ini telah disebutkan tadi, dia ada kaitan juga dengan hadis sebelum ini tentang pilihan halal, haram dan syubhat. Kita pilih yang jelas halal, tinggalkan yang jelas haram, dan atas sikap warak berhati-hati, maka yang syubhat itu pun kita akan jauhkan diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat faedah. Dan sekali lagi ya, sebelum kita tangguhkan perbincangan pada malam ini, sama-sama kita selalu ingatkan diri kita, kita hadir majlis ilmu. Apa matlamat kita? Apa matlamat kita hadir majlis ilmu? Mudah-mudahan kita dapat faham barakah ilmu itu walaupun sedikit, tetapi kita boleh bawa dalam amalan hidup selepas ini. Awal tadi apa kita bincangkan? Pada awal kuliah tadi kita bincangkan untuk fikir apa amalan yang boleh kita sentiasa jadikan amalan kita. Mudah-mudahan amalan itu sebati dan automatik, tak perlu kita nak berfikir panjang. Umpamanya nampak orang yang memerlukan bantuan, automatik kita boleh keluarkan yang kita tersimpan duit untuk bagi dekat dia. Tak perlu berfikir panjang. Dia fikir panjang, dia konon sana sini, fikir dia ni betul ke ni, scam ke apa kan, macam-macam dia fikir. Okey, bila tahu ada kawan-kawan kita yang berpuasa sunat, terus automatik kita nak hulurkan, nak jamu iftar dia. Sebab mungkin hari itu kita tak sempat berpuasa, tetapi kita bantu dia bagi hadiah buka puasa, kita pun insya-Allah akan dapat saham pahala puasa tersebut. Okey, insya-Allah itu sahaja. Dan mudah-mudahan kita beroleh kekuatan untuk beramal. Manusia yang tahu ataupun hamba Allah yang tahu dua ilmu, tetapi dia mengamalkan dua ilmu tersebut, insya-Allah itu lebih faqih berbanding mereka yang tahu 100 ilmu tetapi hanya mengamalkan satu ilmu sahaja. Itu dipunyai secara relatifnya. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita. Itu sahaja pertemuan pada malam ini. InsyaAllah kalau ada soalan, malam ini dah tak sempat kan, kalau pertemuan akan datang boleh maklumkan kepada saya dan kita boleh bincangkan, insyaAllah. Itu sahaja. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput untuk azan, insyaAllah sempat lagi untuk azan ni.
Dan sama-sama kita menjawab azan dan berdoa kepada Nabi SAW selepas azan. Kerana itulah yang menyatakan yang akan Nabi berikan syafaat kepada kita, insyaAllah. Dipersilakan.